Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Muhammad Suami Wani Ibrahim, SISC+, Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Saya ingin berkongsi video pendek berkaitan dengan subjek matematik tambahan. Perbincangan saya berfokus kepada buku teks matematik tambahan KSSM tingkatan 4 yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Semoga membantu. Anak-anak yang saya hormati sekalian, dalam video pendek saya pada kali ini, saya akan bincangkan tajuk yang ke-10 matematik tambahan tingkatan 4 iaitu nombor indeks. Kita akan merangkumi standard kandungan 10.1 nombor indeks dan standard pembelajarannya adalah 10.1.1 iaitu mentakrif nombor indeks dan memperihalkan penggunaannya. 10.1.2 standard pembelajaran 10.1.2 pula iaitu kita menentukan dan mentafsir nombor indeks. Rujukan dalam perbincangan ini adalah dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, dua perkara tadi standard pembelajaran yang akan dibincang dalam video pendek saya pada kali ini iaitu mentakrif nombor indeks dan memperihalkan kegunaannya. 10.1.2 seperti yang saya sebut tadi iaitu menentukan dan mentafsir nombor indeks. Anak-anak yang saya hormati sekalian, cuba kita amati perbualan antara dua orang sahabat ini. Maklumat daripada perbualan ini. Apakah maklumat yang kita dapat daripada perbualan ini? Saya beli telefon pintar ini dengan harga RM680 pada tahun lepas. Manakala sahabatnya pula mencelah bahawa saya beli telefon pintar yang sama tahun ini. Harganya adalah RM748. Apakah maklumat yang kita dapat perolehi daripada perbualan ini? Maklumat yang pertama, harga telefon pintar yang sama berbeza pada tahun semasa berbanding tahun sebelumnya. Terdapat peningkatan harga sebanyak 10%. Peningkatan harga sebanyak 10% ini ada berkaitan dengan nombor indeks. Nombor indeks adalah mengukur perubahan suatu pemboleh ubah pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun yang lain sebagai tahun asas. Contoh pemboleh ubah seperti harga, berat, nilai mata wang, kuantiti dan sebagainya. Di antara contoh-contoh nombor indeks dalam kehidupan harian kita adalah seperti indeks harga pengguna, iaitu kos pasaran bagi tahun semasa dibanding dengan kos pasaran bagi tahun asas didarab dengan 100. Yang berikutnya adalah indeks kematian akibat kemalangan seperti formula yang tertera di skrin. Dan seterusnya indeks kualiti udara dan indeks jisim badan. Ini adalah di antara contoh nombor indeks yang digunakan dalam kehidupan harian. Secara amnya, rumus bagi nombor indeks boleh ditulis sebagai I sama dengan Q1 dibahagi dengan Q0 didarab dengan 100, di mana Q0 mewakili harga ataupun kuantiti pada masa asas. Manakala Q1 adalah harga atau kuantiti pada masa tertentu. Pada masa asas ini adalah tahun di mana harga tersebut dibuat sebagai perbandingan. Cuba kita lihat situasi ini. Bagaimana kita nak menggunakan formula I sama dengan Q1 bahagi Q0 didarab dengan 100. Harga seutas jam tangan model Y pada tahun 2016
dan 2020 masing-masing adalah RM400 dan RM460. Hitung nombor indeks harga jam tangan sesuai pada tahun 2020 berasaskan tahun 2016. Seterusnya, taksirkan nombor indeks yang diperolehi. So, kita ada dua tugasan di sini. Pertamanya, dia minta kita cari nombor indeks. Apa maklumat yang kita lihat? Tahun asas iaitu Q0, kadang-kadang ada buku dia guna P0 berdasarkan pada price. Q0 sama dengan tahun yang kita gunakan sebagai tahun asas, iaitu tahun 2016. Harganya adalah RM400. So, sini Q0 adalah 400, manakala Q1 iaitu harga pada tahun 2020 adalah 460. Daripada formula ini, anak-anak, so kita dapat kiralah bahawa I sama dengan 460, iaitu Q1 dibahagi dengan Q0 400 didarab dengan 100. So, kita dapatlah bahawa nilai I-nya adalah 115. Apakah maksud nilai I atau nilai nombor indeks 115 ini? Ini menunjukkan bahawa jam tangan model Y harganya meningkat sebanyak 15%. Harganya meningkat sebanyak 15% pada tahun 2020 berbanding tahun asas, iaitu tahun 2016. So, kalau kita ada nombor indeks, kalau kita ada nombor indeks atau I yang nilai dia katakanlah 130, bermaksud harganya meningkat sebanyak 30% pada tahun semasa berbanding dengan harga pada tahun asas. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, kita lihat contoh yang kedua. Kalau kita baca soalan ini, kita akan dapat catat bahawa soalan ini menghendaki kita mencari nilai I, nombor indeks. Dan harga bagi tahun asas, iaitu tahun 2019 dijadikan sebagai tahun asas adalah 700. Manakala harga bagi tahun 2020 Q1 adalah 598.50 sen. Dan daripada formula ini, kita boleh tulislah bahawa I sama dengan 598.50 sen dibahagi dengan 700, iaitu Q0, didarab dengan 100. So, kita dapatlah I-nya sama dengan 85.5. Apakah maksud dengan nombor indeks 85.5 ini? Ini menunjukkan bahawa harga telefon ini, iaitu harga telefon model X ini, berkurang atau menyusut sebanyak 14.5%. Dari mana kita dapat 14.5% ini? Iaitu daripada 100 ditolak dengan 85.5. 85.5. So, kita dapat 14.5%. Ini menunjukkan harga telefon pintar model X pada tahun 2020 berkurang atau menyusut sebanyak 14.5% berbanding tahun asas, iaitu tahun 2019. Anak-anak yang saya hormati sekalian, apa pula dimaksudkan jika I-nya adalah 100? Jika I-nya 100, kalau kita lihat formula ini, jika I-nya 100 bermaksud Q1 dibahagi dengan Q0, nilai dia adalah 1. Bermaksud Q1 bersamaan dengan Q0. So, dalam konteks kita, ini membawa maksud bahawa tiada perubahan harga. Jika I-nya sama dengan 100, bermaksud tiada perubahan harga pada 2 tahun yang dibandingkan itu.
Baik, kita lihat contoh yang berikutnya, anak-anak. Bila kita baca soalan ini menyatakan pada kita bahawa nilai I-nya adalah 120. So, I kita adalah 120. Manakala Q0 asas yang digunakan di sini adalah pada tahun 2018, Q0 adalah 140. Dan Q1 iaitu bilangan ahli pada tahun 2020, dia minta kita kira. So, daripada formula ini, maka kita boleh tulis bahawa 120 sama dengan Q1 iaitu harga pada tahun 2020 dibahagi dengan bilangan ahli pada tahun 2018 iaitu 140. Ini maksud dia yang kita beza dengan harga. Yang tadi kita bincang harga, tapi ini adalah kuantiti iaitu bilangan ahli didarab dengan 100. So, kita dapat nilainya adalah 168, iaitu ahli kadet bomba Sekolah Menengah Kebangsaan Maju ini pada tahun 2020 adalah 168 orang bilangannya. Okey, bilangannya 168 orang. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Kita lihat contoh yang berikutnya. Situasi yang berikutnya. Ini saya petik soalan daripada buku teks yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Berkaitan dengan perbelanjaan isi rumah. Kita baca soalan. Purata perbelanjaan bulanan isi rumah pada tahun 2014 adalah RM3,578. Pada tahun 2017, purata perbelanjaan bulanan isi rumah adalah RM4,033. Cari indeks purata perbelanjaan pada tahun 2017 dan asasnya adalah pada tahun 2014. So, tugasan kita diminta cari indeks, number. Dan kita dapat maklumat bahawa Q, harga pada tahun 2014 adalah sama dengan 3,578. Manakala Q pada tahun 2017, adalah sama dengan RM4,033. So, daripada formula yang kita lihat sebelum ini, kita boleh tulislah bahawa I sama dengan RM4,033 dibahagi dengan 3,578 didarab dengan 100. Maka nilai dia kita akan dapati 112.72. Apa takrif kita di sini? Meningkat. Okey, harga meningkat daripada tahun 2017 berbanding tahun 2014. Okey, daripada tahun 2017 berbanding tahun 2014, kos isi rumah meningkat sebanyak 12.72%. Okey, meningkat sebanyak 12.72%. Ini yang ditafsirkan itu. Ini meningkat sebanyak 12.72%. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Kita lihat soalan yang kedua. Juga saya petik daripada buku teks. Jumlah pengeluaran buah sawit di Malaysia pada tahun 2013 adalah 720,440,105 tan metrik. Diberi indeks jumlah pengeluaran buah sawit tahun 2016 berasaskan 2013. So, sini Q1, asas ini adalah Q0, ialah 90.23.
cari jumlah pengeluaran sawit pada tahun 2016. So, kita dapat maklumat, kita boleh tulis maklumat bahawa I sama dengan 90.23. Manakala harga, harga bagi tahun 2013, harganya ada ni, maafkan saya, bukan harga, hasilnya adalah 720,440,105 tan. Dia tanya kita berapakah pengeluaran pada tahun 2016 ini. Ini soalan dia. So, apa boleh kita tulis daripada formula yang kita telah lihat sebelum ini, iaitu 90.23 sama dengan, ini yang nak kita cari, bahagi dengan 720,440,105 didarab dengan 100. So, kita dapatlah kuantiti pada tahun 2016 adalah sama dengan 650,106.7 tan metrik, unit yang samalah. Baik anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian, anak-anak calon SPM yang mengambil subjek atau mata pelajaran matematik tambahan. Kita lihat contoh yang berikutnya, juga dipetik daripada buku teks. Cari nilai P. Baik, ini salah satu lagi kaedah penulisan. Kaedah penulisan yang bagaimana? Kalau anda lihat di sini, dia buat 2011, dia tulis sebagai 100. 2011, 100. 2013, 100. Ini membawa maksud pada tahun yang ditulis 100 itu, nombor indeks yang 100 itu adalah tahun yang digunakan sebagai tahun asas atau berasaskan tahun tersebut. Itu adalah tahun digunakan sebagai tahun asas. Baik, soalan dia minta cari nilai P. Kita lihat maklumat. Maklumat daripada sini, apa yang boleh kita tulis? Boleh kita tulis bahawa Q 2013 bahagi Q 2011 darab dengan 100 adalah 150. Itu dia bagi maklumat pada kita, 150. So, saya boleh tulis apa? So, dari sini saya boleh tulislah bahawa Q 2013 bahagi Q 2011 sama dengan 150 per 100. So, daripada sini anak-anak, kita dapat tulislah ini. Kita boleh tulislah bahawa Q 2019 bahagi Q 2011 sama dengan 225 bahagi 100. Kita diminta cari nilai P. Apakah P? P kita adalah sama dengan Q 2019 bahagi Q 2013 darab dengan 100. Okey, nilai bagi ini anak-anak kita boleh dapat dengan cara apa? Iaitu Q 2019 bahagi Q 2013 didarab dengan Q 2019, maaf, Q 2019 dibagi Q 2011 darab dengan Q 2011 bahagi dengan Q 2013. Untuk ini dan kita kena darab dengan 100. Ini formula untuk ini, saya darab dengan 100. So, bila kita calculate, kita dapatlah, bila kita buat pengiraan, kita dapatlah bahawa P sama dengan 1550. Okey.
P adalah sama dengan 150. Saya dapat dari mana anak-anak P sama dengan 150 tu? Okey, nilai ini anak-anak nampak dah. 150 bahagi 100 Q209 bahagi, maafkan saya, Q209 bahagi Q2011 ini, so kita dapat tulis sebagai 225 bahagi 100 darab dengan ini boleh ditulis sebagai 100 bahagi dengan 150. Yang kita ambil dari sini, kita terbalikkan saja, darab dengan 100. Maka kita dapatlah 1550. Ini kemahiran algebra biasa je anak-anak. Cuma kemahiran anak-anak yang anak-anak perlu tahu bahawa daripada maklumat ini anak-anak boleh tulis ini. Itu kemahiran yang kita perlu ada. Okey, daripada maklumat ini beri tu anak-anak dapat tulis itu. Berkaitan dengan kita merujuk kepada formula yang kita lihat pada slide yang sebelum ini. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, itu saja perkongsian ringkas saya berkaitan dengan tajuk nombor indeks ini, iaitu standard pembelajaran 10.1.1 dan juga 10.1.2. Terima kasih saya ucapkan, semoga membantu. Baik, sekian, terima kasih.